Daripada 6, inilah dia permulaan kita. Pembuka kata, siapakah yang akan muncul juara untuk map Erangel kita kali ini? Ya, betul tu. Ya, anda dapat lihat sekarang ini di sebelah kiri dan juga kanan adalah slot-slot player-player ataupun team yang akan bermain. Farang Legend, R2K, TJRS sampailah ke TRX Legend, tapi Flight Path membawa anda daripada Severny ke arah Milta Power. Satu kesusahan sebenarnya untuk mereka yang memilih untuk turun di kawasan Primos, ataupun sebenarnya susah juga untuk mereka yang akan turun di Sosnovka Military Base. Tak silap saya, VXM Slumber dia akan turun ke SMB. Kita akan lihat sekarang ini adakah akan ada pertempuran awal yang akan berlaku. Tapi HS55 mereka paling selesa kerana mereka akan turun di kawasan Severny di situ. Ya, kita lihatkan sekarang Flight Path yang agak menghukum bagi ingin bergerak ke arah Ferry Pier ataupun Primos. Sekarang nampaknya kepadatan bagi terjunan play kita nampaknya lebih berat ke bahagian selatan, di mana yang berada di kawasan atas di bahagian Severny yang paling selesa. Kita ada HS55, VXM Slumber juga di bahagian Snapple. Tapi itulah dia circle kita yang pertama. Sudah pun diberikan yang akan berada di bahagian kawasan tenggara, di mana kebanyakan tim sudah pun bersedia. Rotasi akan lebih mudah untuk dilakukan ke arah Gatka, Quarry dan sebagainya bahagian bawah tersebut, kerana tak banyak lagi tim yang berada di kawasan-kawasan yang tiada orang akan turun. Dan kita lihatkan sekarang ini pergerakan-pergerakan sedang pun dilakukan. Sesi looting manja mereka bersama dengan rakan-rakan. Okey, kita siap barang-barang dulu, kita shopping duluan, kita shopping. Dah shopping, barulah kita berlawan. Dan sekarang inilah dia Kaiser daripada Vista. Ya, tapi ada tembakan sebenarnya telah pun dilepaskan sebentar tadi. Saya dapat lihat di kill feed ada satu orang telah pun dijatuhkan menggunakan M16 effort, tetapi kill itu belum lagi berjaya didapatkan. Adakah kita akan dapat lihat sekarang ini siapa yang dijatuhkan? Tapi nampak gayanya pasukan daripada Westa Kaiser mereka sedang looting di kawasan bukan tempat yang mereka nak loot, tapi Karma sebenarnya daripada pasukan expert telah pun dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Saya dapat lihat dekat komen tadi Nuk melepaskan tembakan. Karma sangat-sangat sukar untuk diselamatkan. Sekarang ini mungkin hanya memerhatikan saja daripada jauh. Pemerhatian sedih mungkin sedang dilakukan dan Karma akan dijatuhkan. First blood jatuh ke tangan pasukan Homeboys. Nuk yang sekarang ini mendapatkan 1 poin awal di situ. Mereka mungkin bertembung dalam proses untuk mendapatkan kereta, saya rasa. Yep, langkah kanan untuk rakan-rakan Homeboys, tapi sedikit kesukaran lah untuk player expert MY sebab sekarang mereka baru saja turun. 3 minit berlalu, kemudian satu sudah pun dijatuhkan, diambil talian hayatnya, meninggalkan Carl, Sonic dan juga Romeo untuk meneruskan perjalanan. Tapi tak perlu untuk risau sebab 3 orang player sebenarnya masih lagi mampu untuk mereka dapatkan tiket dinner dengan satu rotasi, dengan satu tactical, dengan tindakan yang bijak. Mereka akan mampu untuk dapatkan juga sedikit sebanyak poin sehingga ke penghujung permainan. Tak perlu untuk risau, belum lagi masa untuk mereka mengaku kalah, di mana 3 orang player mampu untuk memberi impact kepada tim mereka sendiri. Dan inilah dia di perkarangan school, tim Ultimate EA di bahagian school nampaknya selesa looting ke kawasan apartment. Satu sebaran yang agak luas dilakukan oleh Vec dan juga rakan beliau Pick. Dan sekarang di bahagian Rozok pula kita ada The Farang Legend, satu tim yang sangat terkenal dan sebenarnya sudah pun lama dalam e-sport scene Malaysia kita. Akhirnya nampak sangat-sangat hebat dengan line up yang terbaru mereka. Helton, Lupi dan 2 lagi yang lain akan berada di kawasan yang berasingan. Ya, betul tu, tapi nampak gaya seakan-akan ada perkongsian dari segi loot base di kawasan Georgopol. Ini orang panggil sebagai utara Georgopol lah, kawasan apartmen dan kawasan sekolah. Rasanya mereka berkongsi ni. Divinity akan mengambil di bahagian bla-bla yang berbumbung ada warna urin-urin ni, tapi expert akan mengambil di kawasan apartmen dan jambatan itu akan dilintasi oleh pasukan DVT. Tapi sebenarnya apa yang menjadi persoalannya sebenarnya sekarang ini adalah adakah player-player ini telah pun bersedia? Andai katalah kan Flight Path ni tak menyebelahi tempat mereka kan, katakanlah macam jauh pergi dan sebagainya, adakah mereka telah pun bersedia untuk berlawan awal? Sebab sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, kita secara orang kata secara berhemah ataupun secara tidak langsungnya telah pun set, okay, tim ni akan turun di drop spot ini, tim ni akan turun di drop spot ini. Tetapi dalam tournament semuanya boleh terjadi. Siapa-siapa sahaja boleh
berlawan. Andai katalah tidak ada flight path yang baik, maka terpaksalah untuk lawan. Tapi itulah dia. Pada kali ini kita hanya dapat melihat satu sahaja kematian, iaitu siapa tadi? Expert seorang telah pun terjatuh, Karma. Yep. Tapi kita dengar juga ada tembakan dilepaskan. Ini adalah daripada pasukan MPX Red Line. Ya, seperti yang Top katakan sendiri sebentar tadi, mereka dah ready drop spot masing-masing. Tapi persoalannya, adakah checkpoint yang seterusnya ialah sama ataupun tidak? Kalau sama, pasti akan berlaku pertembungan antara mereka. Dan inilah dia satu tim yang memang sangat famous. Kita ada Mos Goku, Ziggs dan rakan-rakan R2K yang akan berada di bahagian Primos. Sekarang masih lagi looting-looting manja bersama satu sama lain seketika ini. Tak lagi berdekatan dengan siapa yang kita tahu dari segi flight path yang pertama tadi. Memang jauh dengan Primos dan mereka mengambil masa yang agak lama. Mungkin baru sampai kawasan Primos. Dan inilah dia di kawasan Novo Repnoe juga. Kita ada tim TRX Legend di bahagian Novo Repnoe yang sekarang mereka masih dalam keadaan santai, chill terlebih dahulu. Kita ambil feel round yang pertama, kita panaskan jari, kita testing sikit kan, lompat-lompat sikit. Kita test picking, betul lah yang biasa kita saksikan kalau kita tengok satu persatu player apa yang dia tengah buat. Tapi Lex nampaknya agak berdekatan dengan para player daripada tim Homeboys. Tapi smoke sudah pun dibuka, mereka kedudukan sudah pun dikenal pasti, di mana kenderaan akan diambil sekarang ini. Dia akan menuju ke satu kawasan yang berlainan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ya betul, tapi kita ada sedikit informasi berkenaan klan UEA ni yang sebenarnya baru ditubuhkan 2 bulan yang lepas. Faye berasal daripada klan VIP Perak. K4I ataupun Kai dulu berasal daripada Waystar. VEG Vec daripada Ivy. Opik daripada Waystar. Dan saya sebenarnya ada mengutip sedikit sebanyak lah informasi berkenaan tim-tim ni. Dugaan mereka untuk sampai ke sini dan sebagainya. Mereka tak pernah main sekali. Opik tak pernah main sekali dengan tim UEA. Dan akhirnya mereka berjaya untuk sampai ke PMCO Grand Final, yang mana UEA menjadi sponsor mereka dan segala mudahan semuanya disediakan oleh UEA. Dan kita ada line up untuk UEA adalah Faye, IGL, Kai, Frege, Opik, Rasha dan juga Vec sebagai sniper. Tapi kita akan dilihatkan sekarang ini kepada pasukan HS55 dan juga DVT. Oh, ada satu rima yang menarik daripada bunyi kereta dia tadi. Dia tengah buat Tokyo Drift ni, tapi sedang pun dimakan oleh zone yang pertama. Kita lihatkan nampaknya akan tagging zone sedikit demi sedikit. Tapi ini ada satu pelanggaran kawasan checkpoint mungkin sudah pun berlaku antara ESDK dan juga pihak lawan mereka. Sekarang mungkin Sakura RS yang sedang pun bertembung, di mana Net di bahagian bawah kawasan perumahan Zijat dan nampaknya Frankie akan bersama dengan Geek. Tapi dua orang rakan yang berada agak berjauhan akan cuba untuk menjaga ataupun covering fire dari kawasan yang agak tinggi. Dan kita tembakan sambil lepaskan dan Zijat dia akan dijatuhkan. Zijat akan terus dibunuh. Mungkin akan dijadikan kill yang pertama untuk Sakura RS ketika ini. Akan mencari Frankie pula di dalam kawasan perumahan sekarang. Sebelum lontaran grenade ke bahagian dalam, dia akan jumpa dengan satu orang player sekarang. Jika dia masuk, tapi dia belum lagi nak masuk. Dia pusing balik pula keluar. Tapi nampaknya ada dua lagi player tim ESDK akan sampai dan tembakan daripada Nate akan menjatuhkan Frankie, lantas menghabiskan diri beliau dengan AKM headshot. 2 kill mudah untuk Sakura RS. Dan kini berbaki dengan dua orang player ESDK akan melarikan diri mencari mungkin mata kedudukan yang lebih tinggi untuk tim mereka. Ya betul-betul malang sebenarnya. Saya rasakan saya tahu apa yang berlaku. ESDK menghantar 2 orang ke depan sebentar tadi untuk menjadi satu unit scouting untuk mendapatkan checkpoint mereka. Tetapi Sakura RS bijak menghidu peluang. Mereka nampak dekat situ. Mungkin juga mereka tahu mungkin juga mereka dah menghantar scouter. Okey, tak apa, rumah ni boleh push. Ada 2 orang je. Dan yalah, ikut matematiknya mudah. 4 lawan 2, pastinya 4 yang akan menang. Tapi circle yang seterusnya telah pun ditunjukkan kepada kita. Masih lagi ada sedikit yang berada di kawasan Sosnovka Military Base. R2K belum lagi masuk ke dalam zone yang seterusnya, bermain dengan agak perlahan dari segi rotation. Kita dapat lihat ini adalah satu rotation. Tapi sebab kenapa R2K slow? Sebab tadi flight path daripada Stolper daripada kawasan 7 ni pergi ke Milita Power, maka Primos adalah tempat yang paling jauh. Kita dapat lihat Mos Goku sebentar tadi, dia datang daripada kawasan Primos. Jadi mungkin disebabkan ini mereka terpaksa untuk bermain playstyle late rotation. Tapi baru saja minit ke-10 kita telah pun mendapatkan 3
kejatuhan untuk pasukan-pasukan yang bermain pada hari ini. Yap, dan kita juga lihat kan sebentar tadi, waktu awal tadi kita tengok flight path jauh ke atas, circle dah dibuka, kat bawah tu tak ada orang, tapi sekarang kepadatan Ya. di bahagian bawah Pochinki, dan sekarang ada airdrop yang pertama untuk mereka di mana terhidang, tersaji MK14. Dia tukar auto sikit, auto jadi M416 tapi dengan damage rate yang begitu tinggi, mampu untuk mudah menjatuhkan pihak lawan mereka, dan ada sedikit sebanyak equipment level 3 untuk mereka, tapi setakat ni belum lagi diambil. Dan inilah dia, VXM Slumber akan bergerak ke checkpoint mereka yang seterusnya. Zone yang kedua sekarang ini, belum lagi ada tim yang dikeluarkan, akan bermain dengan sedikit selamat. Tapi Sakura RS, satu pushing yang mantap, satu pushing yang teratur dilakukan oleh mereka. 2 kill mudah tanpa kehilangan seorang pun player mereka. 2 kill bersih, begitu saja. Ya, betul tu. Sebenarnya dalam mana-mana tournament kan, Khairul, selalunya saya dapat lihat satu trend yang mana pada game yang pertama tu orang akan bermain dengan sangat perlahan, sangat-sangat slow, tak berani nak push, tunggu dulu dan sebagainya. Tetapi saya nampak ada satu pattern yang berbeza dalam PMCO pada kali ini. First match kita dah dapat lihat permainan yang barbar ditunjukkan oleh Sakura RS. Mereka push tadi tu bukan mereka nak lepak situ pun sebenarnya. Sakura RS tadi dia push tu sebab dia tahu ada 2 orang dan dia nak dapatkan kill point. Kemudian dia gerak. Tak silap saya, digerak tadi. Dia terus bergerak ke tempat yang lain untuk mendapatkan checkpoint yang seterusnya pula. Tapi sekarang ini perlawanan di antara pasukan Westa dan juga DVT. Di gerlapan kedengaran daripada belakang mencari pasukan DVT. Satu kejatuhan mungkin akan mengakibatkan ada push yang akan dilakukan. Sebagaimana kita dapat lihat satu trend itu berlaku. Tapi Westa mempertahankan kedudukan dengan begitu cantik. R2K sebenarnya yang menjatuhkan ahli pasukan DVT di situ. Ya, satu knockdown didapati daripada jarak jauh. Third party yang dilakukan oleh R2K, dan nampaknya saya rasa Wixos tak akan diselamatkan di mana rakan-rakan beliau akan bergerak ke kawasan berlainan. Dia boleh je tolong sebenarnya, tapi mungkin dia sedikit gusar jika ada satu pushing atau perusuhan yang dilakukan selepas knockdown tersebut berlaku, dan malang player tersebut akan ditinggalkan begitu saja. Di 3 lagi berbaki untuk Divinity, dan satu lagi sebenarnya top, kalau kita lihatkan dari segi ranking point sebenarnya mereka tak boleh untuk bermain dengan begitu selamat, sebab di hujung-hujung circle nanti kita masih ada dalam ke-15 ataupun 16 tim. Kemudian mereka akan gamble pada waktu itu sama ada mereka akan menang ataupun tidak. Jadi setiap peluang yang ada mereka perlu untuk mengambil dengan begitu serius, dengan begitu baik dan sehabis mungkin. Dan jika tidak, mereka yang akan dikeluarkan dengan lebih awal dan mereka juga akan kehilangan banyak poin yang begitu penting setiap round. 12 round dimainkan sekarang. Round yang pertama di mana 1 kill sudah pun diambil oleh R2K, dan mereka bergembira nampaknya sekarang ini akan bergerak ke kawasan kotak dan mereka akan looting bersama-sama. Ya, betul tu. Jadi harus diingatkan ini adalah pasukan yang telah pun bermain di PMPL. Bukan calang-calang punya pasukan. Setiap nama yang anda baca sekarang ini semuanya telah pun anda dengar dan semuanya memang dah pun ada di PMPL sebelum ini. Tapi atas isu-isu mereka akan bermain semula di kawasan PMCO untuk melayakkan diri mereka kembali ke PMPL. Jadi kita we expect nothing less lah, bak kata orang kampung saya. Daripada R2K ni, sebab mereka memang perform sangat-sangat baik. Mereka berada di tempat kedua dalam grup A dari grouping yang mana melayakkan diri mereka ke grand final PMCO. Invited, yes invited, tetapi mereka bukan invited calang-calang lah kita panggil. Ini invited yang memang betul-betul padu. Tapi ini dia daripada pasukan Divinity Equinox ke macam mana ni? Betul kan? Di set ke-8 kita ada Devilish sebenarnya. Devilish. Devilish. Bukan biasa-biasa orang kampung cakap bahasa Inggeris kau patutlah topkan hari ni pun. Lain macam bahasa dia guna pakai memang dacet lah macam ni saya nak kas. Saya rindu kampung lah. Rindu dalam tak balik kan PKP US ke tu? Kat Penang. Tapi dekat Penang tu dia ada satu daerah ni memang semua orang cakap tak ada apa. Tak apa. Okey, kita teruskan. Sekarang ini daripada pasukan UEA yang sedang ditembak daripada kawasan yang berbeza. Tapi ini adalah trademark shot daripada observer. Nanti dia akan pusing. Nanti dia akan gegar tengok Okay. Saya kenal lah ni observer ni. Saya kenal lah dia. Dia orang ni memang kalau dekat jambatan kalau ada kereta kan, dia akan cakap, okey tengok jambatan ada orang ni. Tapi nampak kat situ Suncon berjaya menjatuhkan R2K Vex
Sampai ke dihabiskan secara langsung, nampak gayanya. Perlawanan sedang berlangsung. Suncon rendah nyawanya. Ditembak oleh pasukan Westa sebentar tadi. Siapa yang cuba untuk masuk? Westa sebenarnya cuba untuk masuk kepada pasukan Homeboys. Ada bomnya dibaling oleh Westa tetapi tidak berjaya mencerobohi tempat tersebut. AGG mungkin akan menjadi duri dalam daging untuk pasukan Westa. Dia akan melepaskan tembakan. Dia berada dalam satu offset position. Tidak dapat diperhatikan daripada pasukan berbeza. AGG melepaskan tembakan. Dia dapatkan satu cantik daripada AGG. 3 kill telah pun pasukan Homeboys dapatkan. Garang mereka pada hari ini. Adakah mereka akan mampu untuk menjatuhkan ke semua daripada pasukan Westa? Kaiser rendah sangat-sangat nyawanya. Panda mungkin juga akan terkena nasib yang sama. Kaiser meletup tapi Panda yang terjatuh. Kaiser memegang bom dan sekarang ini bom akan dibaling oleh Suncon untuk menjatuhkan Kaiser terus. Balingan kena kepada Kaiser juga dijatuhkan. Rata daripada Homeboys. 5 kill untuk mereka. Westa Notguera telah pun dikeluarkan. Santai, begitu santai. Wow. Homeboys mengawal keadaan begitu saja dengan letupan demi letupan dilakukan. Dan Wista akan pulang begitu saja, tapi TRX dalam masa yang sama kita lihatkan tadi kat bahagian jambatan, rotasi lewat membawa padah di mana beberapa player mereka sudah pun dilobikan oleh Blue Zone sendiri. Tapi sekarang Nacho dia masak satu grenade tapi Ray tidak akan berhenti. Maksud kedudukan beliau belum lagi dikenal pasti. Nacho saya tak pasti kenapa dia buat apa seorang-seorang dekat sini. Sebab August dengan Mayhem tak ada bersama-sama dengan diri beliau. Mungkin mereka tiada kenderaan untuk bergerak, tapi berlaku sikit beberapa knockdown. Dan fight berlaku di kawasan berlainan. Satu lagi tim sudah pun dikeluarkan. Nampaknya ke tempat yang ke-15 kita belum dapat lihat. Itulah dia. Expert MY dan TRX juga. Ray akan dibunuh oleh Naoki di satu kawasan yang berasingan sekarang. Lihatkan mereka semakin lama semakin berdekatan. Zone yang keempat akan bergerak tutup dan di mana kepadatan akan berada di bahagian barat laut. TRX Legend yang dikeluarkan ke tempat yang ke-15. Malang untuk mereka. Yap, malang untuk mereka. Tapi saya rasa kan, instead of kita panggil dia Suncon kan tadi kan, kita panggil dia santai. Santai. Sebab apa? Dia santai betul tadi. Dia baling bom. Rata dah semua. Mantap lah pembacaan situasi yang begitu hebat. AGG juga memainkan peranan penting sebentar tadi. Tapi sekarang ini UEA telah pun menghantar seorang untuk masuk ke dalam zone yang seterusnya. Manakala untuk lagi 2 akan menjaga dari sudut backstep. Ini dia daripada pasukan HS55. Ronix akan menunggu sahaja dengan satu M4. Kita dapat lihat di sudut kanan TRX Expert dan juga satu lagi pasukan telah pun dikeluarkan. Ada satu sniper yang digunakan. Naoki mengganas betul. Homeboys 6 kill saya rasa sekarang ini. Bukan biasa-biasa daripada mereka. Persembahan di round yang pertama bermula dengan begitu garang. First blood mereka berjaya dapatkan. Keyakinan itu didapatkan dan terus saja dibawa ke tengah. Dan sekarang ini Homeboys bergerak ke depan. Alamak, Naoki dijatuhkan oleh UEA. 2 orang dijatuhkan pula dalam fasa rotation. Suncon dalam bahaya. Dia terus bergerak ke arah pasukan Farang Legend sekarang ini untuk Suncon. Adakah dia akan dijatuhkan menyebabkan pasukan Homeboys dikeluarkan di tangga yang ke-13. 8 kill untuk mereka. Sayang sekali kalau dikeluarkan awal sekarang ini. Suncon terpaksa untuk berkongsi compound dengan pasukan The Farang Legend. Ya, begitu malang tapi sekarang kita lihatkan AGG. Dia akan bergerak ke bahagian kawasan compound yang Suncon sedang duduk tapi hampir dijatuhkan Halton dengan AKM. Akan terus menjadi satu sudut yang berbeza. Sekarang AGG dia begitu rendah dan dia akan dijatuhkan oleh pick daripada UA dan akan terus dihabiskan. Ini bermakna Suncon ataupun santai tadi Topkan cakap. Satu lagi yang tinggal untuk Homeboys dan saya rasa agak sukar untuk diri mereka mengekalkan kedudukan dengan lebih baik. Tapi sekarang 8 mata sudah pun ada. Apa yang Suncon perlu lakukan? Duduk diam-diam bermain dengan pasif, berjaga-jaga sampailah ke seka-seka yang seterusnya menunggu perlawanan demi perlawanan dan mereka perlu untuk menjamin placement point yang tinggi setaraf sama level dengan kill mereka dapatkan. Dan dalam masa yang sama nampaknya Vec akan tembak daripada jarak jauh. Sekarang satu drone visual yang agak cantik menunjukkan ada 4 buah tim berdekatan tapi mereka semua masih di luar zone yang ke-5 sekarang. Minit ke-19 spike semakin lama semakin banyak berlaku. Ya betul tu. Tetapi sebenarnya saya rasa Suncon telah pun dikeluarkan. Ya betul tu. Maka berakhirlah perjuangan di match yang pertama. Tidak apa, masih lagi ada match yang seterusnya. Circle ditunjukkan kepada kita sekarang ini. Kita sedang bermain di farm sebenarnya. Satu tempat yang agak terbuka. Hanya ada beberapa compound. Tapi Homeboys yang betul dikeluarkan di tempat yang ke-13 tanpa apa-apa placement point. Mereka ada 8 kill kalau tidak silap saya. Dia Farang Legend menghabiskan Sun. Sebentar tadi UEA juga telah berjaya dijatuhkan.
Tembakan dilepaskan ke arah kereta untuk dijadikan bunker sekarang ini. Ramai pasukan cuba untuk masuk ke dalam zon yang seterusnya. Terperangkap nampak gayanya pasukan yang berada di luar zon. VXM selamba juga pada kali ini. Tidaklah begitu selamba nampak gayanya. Mereka dalam kesusahan. Di depan mereka ada pasukan UEA yang sedang menunggu untuk menjatuhkan mereka juga. Ya, smoke play begitu penting di mana sekarang zone di kawasan itu terbuka, tapi grenade cantik Ricky. Dia akan dapatkan pick terlebih dahulu. Sekarang dia akan mencari satu lagi pihak lawan di bahagian belakang kawasan kontena ini. Dan nampaknya Tony dalam balikan dan dia tetap juga tertunduk ke tangan Luffy. Di mana satu lagi akan mencari di bahagian belakang. Sedang pun dikejar oleh 3 orang player. Dan habis UEA begitu saja dengan Farang Legend. 5 kill untuk mereka. Top 10 ketika ini untuk semua tim yang berbaki juga. Sakura RS sudah pun jatuh pulang ke lobby. Fight demi fight berlaku. 20 minit zone yang kelima. Terlalu banyak bodyguard, terlalu ramai yang menjaga di penghujung-penghujung circle dan fight lebih banyak berlaku di bahagian utara farm sekarang ini. Kita menyaksikan sekarang mereka sangat berdekatan. Smoke play yang begitu banyak dibuka. Tapi bila smoke mereka habis, itu akan menjadi kesukaran yang begitu besar untuk mereka, di mana mereka akan dapat untuk dilihat dari pelbagai sudut oleh pihak-pihak lawan yang berbeza juga. Sekarang kita lihatkan nampaknya tembakan masih lagi belum henti lagi dilepaskan oleh mereka. Masih lagi cuba untuk mencari pihak lawan, tapi MPX Redline ketika ini masih lagi belum nampak di dalam kill feed kita. Betul, saya nampak mereka bermain dengan begitu baik sekali. Cuba untuk menyorok daripada mana-mana player yang berbeza. Tapi sekarang ni The Farang Legend, mereka akan berperang dengan ESD mereka dari Mereka. Dia nampak, dia bangun, dia menembak. Dan sekarang ini telah pun membocorkan posisinya. Rush tinggal satu saja lagi untuk pasukan e-sport Darul Khusus. Meninggalkan mereka mempertanggungjawabkan galas bebanan ini kepada seorang sahaja. Tapi zone berdekatan dengan dia. Apa yang akan berlaku untuk Rush? Dia tidak ada kill point, dia hanya ada placement point satu sahaja sekarang ini. Dia perlu untuk menampak lebih tinggi, tapi dia R2K masih lagi bertahan dalam perlawanan. Tempat ke-7 top 7 untuk mereka. Divinity Equinox juga telah pun dikeluarkan. Necho menjatuhkan Death Empire sebentar tadi dan Ziggs akan mengambil tempat ini untuk menjadi satu lagi checkpoint untuk mereka. Betapa untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner mungkin di match yang pertama ini. Inilah The Bank sekarang melepaskan tembakan dengan AKM 3 di mana sekarang fight demi fight berlaku. Kita dengan 7 lagi tim yang berbaki, 21 player yang tegak berdiri di round yang pertama. Sekarang MPX Redline 2 kill sudah pun masuk. Rapper Boy akan dapatkan 2 knockdown terhadap UEA di satu kawasan berlain dan One Way akan dijatuhkan oleh mereka. Dan sekarang nampaknya UEA akan meninggalkan BB Kim saja. Satu lagi yang berbagi untuk mereka. First aid kit akan digunakan pakai. Revival perlu untuk dilakukan sepantas yang mungkin, dan jika tidak mereka akan dihantar pulang. Dan Rush akan dicari dan akan dihabiskan. Farang Legend kini nampaknya semakin lama semakin mengganas selepas beberapa minit berlalu. Selepas satu demi satu tim dikeluarkan. Helton dengan Karen TNK, walaupun zone yang begitu kecil, tetap juga penggunaan sniper masih lagi relevan di tangan Helton, di mana satu tembakan jarak jauh dapatkan satu knockdown. Sekarang HS55 mereka di kawasan compound, tapi mereka perlu untuk bergerak keluar, di mana zone berada di bahagian kawasan bawah compound mereka sekarang. Tapi airdrop akan turun betul-betul depan muka untuk Farang Legend. Perlu untuk bergerak dan mungkin bunker akan dibina. Tapi dalam masa yang sama, tim TG Aris sebenarnya yang perlu untuk mereka perlihatkan sekarang ini. Ya betul, sekarang ini Chicken Dinner akan menjadi milik salah enam, bukan salah satu. Salah satu daripada 6 pasukan sebenarnya. R2K, adakah Farang Legend, adakah pasukan TGRS, adakah pasukan MPX Redline ataupun HS55. Tapi sekarang ini Zik telah pun nampak pasukan HS55 cuba untuk masuk ke dalam zone yang seterusnya. Mereka menunggu ke manakah zone seterusnya akan keluar. Tapi ada satu pasukan yang berada di luar zone. Tembakan dilepaskan, itu adalah ke arah pasukan Devilish yang telah pun dikeluarkan di tempat yang ke-6 membawa 4 mata. Dan sekarang ini apa yang dijatuhkan tempat kelima akan membawa 6 mata. Siapakah yang akan mendapatkan placement point di kelima? Tapi pastinya mereka mahu ke tempat pertama. TGRS telah dijatuhkan 1. Sekali lagi Helton dengan sniper. Kena tepat nampak gaya, tapi tidak menjatuhkan sesiapa. Helton walaupun terlalu sempit zone, dia masih lagi dengan sniper. Ricky akan melepaskan tembakan juga ke arah pasukan TGRS, tapi dia yang dijatuhkan kerana dia bangun sebentar tadi. Helton akan boleh membangunkan kembali rakannya. Mereka tinggal 2 saja lagi. Farang Legend tiba-tiba lumpur ramai orang. UEA TGRS sekarang ini akan dihabiskan terus. 7 kill telah pun Farang dapatkan. Tetapi sebenarnya Khairul, The Farang Legend, mereka ada zone yang seterusnya dan mereka paling selesa sebenarnya.
Ya, mereka perlu untuk melakukan revival di mana Ricky sudah pun diangkat. Repo Boy dalam perjalanan untuk dibangunkan kembali. 4 player mereka akan kembali tegak berdiri di mana Leman pula dengan Mini 14 dapatkan Banks. Repo Boy akan dijatuhkan. Ricky juga akan dijatuhkan. Lupi juga akan dijatuhkan. Ini bermakna satu lagi yang tinggal, Helton, dengan lontaran grenade yang begitu baik dilepaskan daripada jarak yang agak berdekatan. TG Aris mampu sekali lagi untuk melempuhkan satu persatu player daripada Farang Legend, dan Banks juga akan dibunuh sekarang ini. Perlawanan 5 penjuru di kawasan cukup terbuka, hanya permukaan bentuk muka bumi yang dapat untuk membezakan mereka, tapi R2K sekarang akan terus maju ke hadapan. Ziggs mungkin dia bergerak terlalu jauh sekarang ini. Pembukaan yang begitu luas dengan 3 orang player mereka. Eko menjaga belah kanan, tapi Baby Kim dia akan proning. Adakah dapat lihat 1 orang, tapi Eko akan di knockdown selepas jatuh mendapatkan Atika. Tapi tembakan di dalam smoke tersebut mungkin akan dapatkan 1 lagi kill terhadap Olio daripada MPS Redline yang cuba untuk membunuh Eko, tapi dia sudah pun dihantar pulang ke lobi terlebih dahulu. Sekarang 26 minit berlalu dengan 12 lagi player yang berbagi. Kita semakin hampir ke penghujung permainan. Di pemenang Chicken Dinner bakal ditunjukkan sebentar saja lagi. Mosgoku satu lontaran grenade yang cantik, tapi daripada rumput-rumput Helton akan dapatkan Leman. Terlalu mantap, firepower yang cukup tinggi masih dengan 2 orang player untuk Farang Legend. Ya betul tu, walaupun mereka ada zone yang selesa sebentar tadi, tetapi sebenarnya mereka jadi center of attention daripada keempat pasukan yang berbeza. Bom dibaling oleh Halton, cuba untuk mendapatkan HS55, meletup tapi tidak meletupkan orangnya. Masih lagi menunggu Halton sekarang ini untuk mencari di sebelah kiri. Dia akan bangun, sekali lagi dia bangun, dia melepaskan tembakan, dia berjaya. Tapi itu adalah daripada Ziggs. Dia berjaya dapatkan Groza setelah dia melakukan rotation yang sangat-sangat jauh sebentar tadi sebenarnya. Olio melepaskan tembakan, Olio berjaya dapatkan 1 kill, tapi Olio daripada MPX Redline telah pun dikeluarkan di tangga yang kelima pula. Dan sekarang sini kita bayar R2K, Mosgoku dan juga Ziggs masih lagi kekal dalam perlawanan, tapi Ziggs dijatuhkan pula oleh UEA TGRS dan dikeluarkan secara terus. Adakah pasukan daripada R2K telah dikeluarkan? Belum. Mosgoku masih lagi bertahan. Tembakan adakah akan dilepaskan oleh Helton. Bermain dengan agak perlahan kerana ini adalah zone yang terlalu terbuka. Semua orang tak boleh nak bermain barbar. Siapa bangun, dia yang akan mati. Siapa yang dijumpai, dia yang akan dihantar ke lobi. Baki dengan 4 pasukan. Semua pasukan ada peluang yang cerah, tetapi yang paling cerah sebenarnya adalah Farang Legend. Kalau dilihat pada manpower, mereka ada 2 orang yang masih lagi kekal bernyawa. R2K, adakah mereka akan mampu untuk mendapatkan Chicken Dinner ini ataupun milik pasukan yang lain? Ya, 2 lawan 1. Tapi malang Lupi akan dijatuhkan oleh Leman. Tapi Leman akan dilobikan pula oleh Baby Kim daripada arah atas. Ini bermakna 2 lawan 1 antara mereka. Farang Legend masih lagi berpeluang untuk mempunyai manpower yang lebih tinggi. Tapi malang Lupi sudah pun mati. Sekarang 1 lawan 1. Siapakah yang lebih jago bermain berseorangan diri di mana Halton untuk Farang Legend, Baby Kim untuk TGRS, Mosgoku untuk R2K sekarang perlahan-lahan merangkak mencari pembukaan knockdown ataupun kill sebenarnya terhadap pihak lawan mereka. Sekarang perlahan-lahan fight kita berlaku semakin sunyi, tapi Baby Kim akan dibunuh oleh Halton. Ini bermakna Mosgoku akan berentap dengan Helton dan kedudukan Helton sudah pun diketahui. Mungkin kedudukan Mosgoku juga sudah pun dikenal pasti sekarang antara satu sama lain. Dimanfaatkan satu smoke sudah pun dibuka terlebih dahulu. Mosgoku mempunyai satu advantage di mana dia boleh untuk berdiri dan juga TPP mencium kotak airdrop ini. Juga ada satu sedikit bunker bagi di bahagian kanan diri beliau di mana Helton sekarang apakah yang dirancangkan oleh diri beliau. Painkiller akan ditelan, boosting naik 100%, dan Mosgoku apa juga yang sudah pun difikirkan oleh diri beliau sekarang ini. Ya betul tu. Sebenarnya sekarang ini advantage asap itu dibaling adalah ke arah Helton sebenarnya. Sebab kan Mosgoku dia menyebabkan dia pun tak nampak Helton, Helton pun tak nampak dia. Masing-masing tak nampak masing-masing sekarang ini. Sebenarnya Mosgoku kalau tak baling asap tu, dia boleh nampak kalau dia berdiri ni, dia boleh nampak Helton. Nampak tak? Dia nampak Helton tu sebenarnya. Saya rasa dia nampak kalau dia bangun. Dia melepaskan tembakan tapi Helton juga nampak dia. Helton terbang 1 kontainer di kawasan airdrop. Tembakan dilepaskan masing-masing. Helton rendah dia pro, dia melepaskan tembakan. Mosgoku daripada R2K berjaya mendapatkan winner Chicken Dinner yang pertama pada hari ini di PMTO Grand Final. Dan akhirnya R2K, walaupun mereka turun jauh sebentar tadi, winner Chicken Dinner masih lagi milik mereka. Encho, Mosgoku, Vex, Ziggs dan juga Nur Syafiq Putra.
Satu perlawanan yang mantap